Selamat sejahtera kepada Puan Wahida dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang yang menghadiri pembentangan kita. Saya Eng Li Chuan dari Praktikum K5 MS14. Saya ialah moderator untuk tajuk ini. Saudara Lim Ai Chi dan saudara Angel Ling Hui Zi ialah ahli panel saya untuk tajuk ini. Hari ini, topik yang kita akan bincangkan ialah sosialisasi. Sebelum memulakan perbincangan topik ini, saya akan menerangkan maksud sosialisasi. Sosialisasi merangkumi pemeriksaan mengenai lingkungan kultur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi juga merangkumi interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Oleh itu, sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi Kaya Sutayo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi dibentukkan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan adanya sosialisasi, manusia menjadi manusia yang berbudaya, juga menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Sosialisasi merupakan suatu proses untuk membentuk tingkah laku yang boleh diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi agama dan media massa memainkan peranan yang penting sebagai ejen sosialisasi. Jadi, ahli panel saya, Saudara Lim Ai Chi, akan membincangkan peranan ejen sosialisasi, iaitu keluarga, dalam membentuk masyarakat yang utuh. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Eng Li Chuan. Saya ialah Lim Ai Chi dari K5 MS14. Pada pendapat saya, keluarga memainkan peranan yang teramat penting sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk masyarakat yang utuh. Ibu bapa haruslah meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak. Kasih sayang ibu bapa akan menjadi tulang belakang anak-anak dalam menghadapi cabaran hidup. Dengan kata lain, kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa akan menjadi motivasi dalam diri anak-anak untuk menjadi lebih baik. Anak-anak yang dari keluarga yang bahagia juga pasti akan melayan orang lain seperti mana ibu bapanya melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Dengan ini akan wujudlah masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan keprihatinan. Selain itu, ibu bapa juga perlulah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak melalui aktiviti harian untuk membentuk masyarakat yang utuh. Ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak supaya dapat dicontohi oleh mereka. Bak kata pepatah, anak-anak bagaikan sekeping kain putih. Ibu bapa lah yang mewarnai kain putih ini. Hanya dengan menjadi contoh yang baik kepada mereka, anak-anak dapat mengikut jejak ibu bapa ke arah yang betul. Pada masa yang sama, ibu bapa seharusnya melatih anak-anak untuk menjadi lebih berdikari dan berdisiplin. Sebagai contoh, ibu bapa boleh melatih anak-anak menggosok sekolah sendiri, menjemur baju dan juga membantu mereka menyediakan masakan. Dengan ini, anak-anak akan menjadi lebih berdikari dan mampu menjaga diri mereka dengan baik. Hal ini semestinya akan memanfaatkan anak-anak pada masa akan datang, terutamanya apabila mereka perlu berjauhan dengan ibu bapa mereka dan hidup bersendirian. Sekiranya anak-anak terlalu malas dan manja dengan ibu bapanya, keadaan pasti akan sukar bagi mereka semasa tinggal berjauhan dengan ibu bapa dan perlu menghadapi segalanya dengan sendiri. Hanya dengan menerapkan nilai-nilai murni dan pengetahuan asas pada anak-anak melalui aktiviti harian, anak-anak mampu lebih bersedia untuk menghadapi segala masalah dengan sendirinya dan tidak mudah berputus asa. Dengan ini, pasti akan terbentuknya masyarakat yang utuh. Terima kasih ahli panel saya, Saudara Lim Ai Chi, dengan menjelaskan peranan ejen sosialisasi, iaitu keluarga dalam membentuk masyarakat yang utuh. Pendek kata, ibu bapa memanglah memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk masyarakat yang utuh. Jadi, ibu bapa haruslah meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak mereka, menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak melalui aktiviti harian
dan paling penting ialah menjadi teladan kepada anak-anak. Bukan sahaja ibu bapa, ahli keluarga juga menjadi teladan bagi anak-anak. Ini dapat menghasilkan generasi muda yang berdikari dan berguna. Tanpa ibu bapa dan ahli keluarga menjadi teladan kepada mereka, kita boleh fikirlah kesannya seperti anak itu menjadi seorang yang bermasalah dan mungkin melibat diri dalam gejala sosial dan akhirnya menjadi seorang yang memburukkan nama negara. Namun begitu, selain ibu bapa, adalah pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Dengan ini, Saudari Angel Ling Hui Zi akan membincangkan tentang peranan ejen sosialisasi yang lain, iaitu pendidikan dalam membina masyarakat yang berilmu. Terima kasih kepada Saudari Eng Li Chuan. Salam sejahtera, saya Angel Ling Hui Zi dari Pendidikan K5MX14. Sebagai pembuka tirai perbincangan, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Dalam konteks ini, pendidikan terdiri daripada dua jenis, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dijalankan di institusi pendidikan, iaitu sekolah. Sehubungan dengan itu, sekolah perlu melancarkan program yang dapat menggalakkan amalan membaca. Sebagai tamsilnya, program nilam yang mengambil masa setahun dapat mendorong para pelajar selalu membaca, kerana orang yang membaca buku yang paling banyak boleh mendapat hadiah dan sijil. Dengan membaca buku yang banyak, seseorang dapat menimba ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung dia boleh menjadi seorang yang berilmu. Tambahan pula, guru bertindak sebagai ibu bapa ketua atau mentor kepada pelajar. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam pendidikan formal. Guru perlu membimbing pelajar untuk belajar ilmu yang baharu. Contohnya, guru matematik mengajar murid-murid tahun 1-4 cara dasar pengiraan, iaitu menambah, menolak, mendarat dan membahagi. Cara pengiraan tersebut merupakan satu benda yang baharu kepada murid tahun 1 dan adalah amat penting dalam kehidupan pada masa depan. Sebagai impaknya, pelajar dapat menguasai pengetahuan dalam buku teks atau dalam silibus untuk menjadi seorang yang berilmu dan mengaplikasi ilmu tersebut dalam aktiviti harian. Selain ilmu berkaitan dengan akademik, guru-guru mestilah menyampaikan pengetahuan moral dengan memberikan maklumat atau teori moral kepada para pelajar. Guru-guru juga boleh menerap nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang telah dirancangkan dan mengukurkan pengetahuan dengan melalui ujian dan peperiksaan. Dalam aspek ini, pelajaran sekolah juga memainkan peranan yang penting. Lembaga disiplin perlulah sentiasa memastikan pelajaran sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi untuk mencegah dan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Bukan itu sahaja, pelajar juga hendaklah mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah seperti aktiviti core curriculum. Aktiviti core curriculum menyediakan alternatif kepada para pelajar untuk menyalur minat dan kebolehan masing-masing. Aktiviti core curriculum pun boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu dalam aspek teknik kehidupan, cara berkomunikasi dengan efektif dan cara berinteraksi dalam kumpulan. Sebagai konklusinya, pendidikan formal memanglah penting bagi generasi muda sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana tanpa pendidikan formal, anak-anak tidak dapat belajar ilmu yang baharu dan kemungkinan besar mendapat pengaruh daripada rakan sebayanya dan menjadilah masa depan terganggu. Setiap bahagian di sekolah tidak kira bahagian disiplin ataupun bahagian akademik. Mereka bertanggungjawab untuk membimbing generasi muda sekarang ini menuju ke arah yang betul sebab memudah harapan bangsa, memudi tiang negara. Sekarang, saya akan menjemput ahli panel kedua saya, iaitu Angel Ling Hui Zi, meneruskan perbincangan dalam pendidikan tidak formal. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Selain pendidikan formal,
Terdapat pendidikan tidak formal yang merupakan pendidikan yang diterima daripada ibu bapa di bangku rumah sejak kecil lagi. Dalam hal ini, ibu bapa boleh memupuk minat membaca dalam kalangan anak sejak kecil lagi. Bab kata berkata, melendor bulu biarlah dari rebungnya. Amalan membaca berkait rapat dengan ilmu pengetahuan. Kerana ilmu datang dari bahan bacaan seperti ensiklopedia, buku karangan, buku rujukan, dan sebagainya. Bagi memupuk kegemaran untuk membaca, ibu bapa boleh bermula dengan menceritakan kisah-kisah dalam buku seperti hikayat 1001 Malam dan hikayat Puteri Sandubong kepada anak sebelum tidur. Selepas itu, ibu bapa boleh menggalakkan anak membaca buku cerita yang mudah faham dulu, baru mendorong anak membaca bahan bacaan yang lebih susah seperti novel dan surat khabar. Sebagai implikasinya, seseorang akan memiliki ilmiah yang banyak dan juga meningkatkan teknik menulis karangan. Ibu bapa juga perlu mengajar anak kemahiran hidup supaya anak dapat memiliki pengetahuan tentang langkah menjalankan rutin harian. Contohnya, ibu bapa boleh mengajar anak cara memasak, cara membasuh pakaian, dan cara membersihkan bilik agar anak dapat hidup bersendirian tanpa menuntut bantuan orang lain semasa melanjutkan pelajaran di tempat yang jauh dari rumah. Seseorang yang berilmu bukan sahaja mempunyai ilmu dari buku dan kehidupan, tetapi mempunyai ilmu keagamaan yang tinggi. Oleh itu, ibu bapa perlu membawa anak ke tempat agama sejak kecil lagi, supaya anak-anak terdedah kepada ajaran agama. Ibu bapa juga boleh mendorong anak menyertai kursus untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang keagamaan. Dengan mempunyai ilmu agama yang mendalam, seseorang dapat membezakan perkara yang baik daripada perkara yang buruk. Pendek kata, pendidikan amat penting untuk membina masyarakat Malaysia yang mempunyai ilmu dalam bidang akademik, kehidupan dan keagamaan. Terima kasih kepada Saudari Angel Ling Hui Zi dengan menjelaskan peranan ejen sosialisasi pendidikan dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Pendidikan memanglah memain peranan yang sangat-sangat penting bagi sebuah negara yang sedang membangun seperti negara tercinta kita iaitu Malaysia. Pendidikan membantu semua anak Malaysia mendapat ilmu pengetahuan yang berguna tanpa mengira melalui formal ataupun tidak formal. Melalui pendidikan, kita sebagai generasi muda negara Malaysia dapat diibaratkan sebagai harapan negara kerana kita dapat membantu Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju di dunia seperti negara China. Bukan itu sahaja, pendidikan juga akan memupuk kegemaran membaca dalam kalangan generasi muda. Bab kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Pendidikan yang bertujuan untuk memupuk kegemaran membaca dapat membantu generasi muda mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan berguna. Seterusnya, Saudari Lim Aishi akan berterus membincang tentang peranan keluarga yang lain. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Eng Li Chuan. Rumah adalah sumber untuk mendapatkan kasih sayang. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sasiah anak-anak. Ibu bapa bertanggungjawab mewujudkan persekitaran rumah tangga yang harmonis dan suasana yang selamat bagi anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak berasa lebih selesa dan selamat. Mereka akan berasa lebih dekat dengan ibu bapa mereka dan tidak akan berasa takut untuk meluahkan masalah dan fikiran mereka kepada ibu bapa. Hal ini juga memberi peluang kepada ibu bapa untuk memahami anak-anak mereka dengan lebih mendalam dan berpeluang untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak mereka. Secara tidak langsungnya, hubungan antara ibu bapa dan anak-anak pasti akan lebih erat. Hubungan yang erat antara ahli keluarga dan diri masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang lebih utuh dalam menghadapi kesusahan hidup. Kerana mereka akan lebih tabah dan teguh dengan adanya sokongan keluarga mereka, tak kiralah dari segi fizikal maupun mental. Selain itu, ibu bapa juga boleh memainkan peranan sebagai penasihat
atau kaunselor kepada anak-anak yang menghadapi masalah. Ahli keluarga seharusnya saling membantu, menyokong, bekerjasama dalam setiap aspek kehidupan. Anak-anak, terutamanya remaja, masih tidak cukup matang untuk membuat sesuatu keputusan. Mereka memerlukan nasihat dan pandangan daripada orang yang lebih tua dan berpengalaman untuk memastikan diri mereka membuat sesuatu keputusan itu selepas melakukan pertimbangan yang menyeluruh. Sekiranya ibu bapa hanya sibuk dengan kerjaya mereka dan tidak langsung membetulikan anak-anak mereka, anak-anak pasti akan berasa ragu-ragu untuk mendekati dan menyuarakan persoalan mereka kepada ibu bapa, kerana risau akan dimarahi ibu bapa yang sedang sibuk. Oleh itu, ibu bapa seharusnya prihatin kepada anak-anak dan memberi pendapat yang membina dan membantu kepada anak-anak sekiranya mendapati anak-anak kelihatan tertekan dan memerlukan pertolongan ibu bapa. Ibu bapa juga boleh memberi galakan yang mencukupi kepada anak-anak. Dengan ini, anak-anak akan menjadi lebih yakin dengan diri sendiri dan akan lebih bersedia untuk menghadapi kesusahan yang dialaminya itu. Secara tidak langsungnya, akan terbentuklah masyarakat yang utuh dan penuh keyakinan. Terima kasih kepada Saudara Lim Ai Chi dengan menjelaskan peranan keluarga sebagai ejen sosialisasi dengan amat jelas. Pendek kata, rumah yang mempunyai ibu bapanya merupakan tempat yang terbaik kepada kita semua untuk meluahkan fikiran kepadanya. Sekiranya kita ada apa-apa masalah, kita boleh mengkongsikan dengan ibu bapa kita sebab mereka merupakan kaunselor kita, memberi arah, memberi jawapan kepada kita untuk menyelesaikan soalan dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita berteruskan forum ini dengan perkongsian Saudara Lim Ai Chi tentang peranan keluarga sebagai ejen sosialisasi yang lain. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Selain itu, ibu bapa juga bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak dari kecil tentang tata cara bersosial dan persekitaran serta membentukkan kesalahan perilaku anak-anak. Mak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Hanya dengan menerapkan nilai-nilai murni dan membentukkan kesalahan dalam diri anak-anak sejak kecil, ibu bapa dapat membentuk pemikiran yang positif dan membina dalam diri anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberi didikan agama dan moral melalui cerita, kisah-kisah dan pengalaman diri mereka kepada anak-anak. Hal ini pasti akan meninggalkan kesan yang lebih mendalam dan anak-anak pasti dapat lebih memahami kepentingan agama dan moral dan lebih mudah untuk mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Sebagai contoh, ibu bapa menceritakan tentang kejayaan seseorang individu mencapai impiannya setelah berusaha dengan kuat dan tidak berputus asa. Anak-anak pasti akan berasa kagum dan cuba untuk mengikut jejak individu tersebut dan berusaha dalam kehidupan mereka agar dapat membanggakan ibu bapa mereka. Dengan ini, akan terbentuklah masyarakat yang utuh dari segi moral dan rohani. Di samping itu, ibu bapa mestilah meninjau tingkah laku anak-anak. Ibu bapa boleh memerhatikan rakan-rakan di sekeliling anak-anak dan memastikan anak-anak menjauhi rakan-rakan yang negatif. Remaja sememangnya mudah tertarik dengan ajakan rakan sebaya. Rakan sebaya yang melibatkan diri dalam gejala sosial berkemungkinan besar akan mengajak anak-anak untuk turut mengikuti, menyebabkan anak-anak juga terjebak dalam gejala sosial. Gejala sosial seperti merempit, meminum arak dan menghisap dadah sememangnya akan memusnahkan masa depan anak-anak. Hanya dengan mengawasi anak-anak, ibu bapa dapat mengelakkan tragedi ini daripada berlaku ke atas anak-anak mereka. Dengan ini, akan wujudlah masyarakat yang bertanggungjawab dan mematuhi undang-undang negara. Ibu bapa juga boleh memberi nasihat kepada anak-anak dengan cara yang sesuai agar tidak terpesong dari jalan yang betul sebelum segala yang terlambat. Anak-anak akan lebih bersedia untuk menolak ajakan rakan-rakan negatif tersebut. Secara tidak langsungnya, tindakan ini juga akan mewujudkan masyarakat yang kuat dari segi rohani dan mempunyai jati diri. Oleh itu, pastinya akan terbentuk masyarakat yang utuh.
Terima kasih kepada saudara Lim Aichi. Seperti yang telah dikatakan tadi, anak-anak diibaratkan sehelai kain putih dan ibu bapa bertanggungjawab untuk mencurahkan. Jadi, ibu bapa perlulah sentiasa mengawasi anak-anak supaya mereka tidak melibatkan diri dalam gejala sosial. Menjadi anak yang jahat ataupun mempunyai keputusan peperiksaan yang kian merosot. Ibu bapa memainkan peranan yang paling penting kepada anak-anak sebelum minda anak mereka mantap sebab melentur bulu berar dari rebungnya. Jadi, ibu bapa haruslah mengajar anak mereka perkara yang baik dan memanfaatkan diri sejak kecil lagi. Di samping itu, adakah ejen-ejen lain yang juga bertanggungjawab dalam membina masyarakat yang berilmu? Jadi, Saudari Angeline Hui akan terus membincangkan tentang peranan ejen sosialisasi media massa dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Terima kasih moderator. Tambahan pula, media massa memainkan peranan yang tidak dapat diabaikan dalam inisiatif untuk membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Media massa memainkan peranan dengan memberitahukan maklumat tentang sesuatu perkara, sama ada baik atau buruk. Media massa merangkumi media elektronik dan media cetak. Contoh media elektronik ialah internet, televisyen, radio dan sebagainya. Dalam aspek internet memberitahukan banyak informasi kepada orang ramai untuk dilayari. Dengan adanya internet, seseorang lebih mudah mendapat suatu maklumat dan dia akan menjadi seorang yang bermaklumat secara tidak langsung. Bukan itu sahaja, internet mempunyai banyak video yang bermanfaat seperti video tutorial yang berkaitan dengan akademik, video demonstrasi tentang cara-cara membuat sesuatu benda dan lain-lain. Biar kita ambil contoh, semasa seseorang mahu membuat kek, dia boleh mencari video mengajar cara membuat kek melalui Google, YouTube dan lain-lain. Sebagai implikasinya, seseorang dapat menguasai banyak teknik yang diperlukan dalam kehidupan seharian, terutamanya cara memasak. Televisyen pula mempunyai pelbagai jenis saluran untuk orang ramai menonton. Ada yang menyiarkan dokumentari seperti National Geographic, ada yang menyiarkan drama dalam bahasa yang kita jarang guna dalam kehidupan, seperti TV3, TVN Asia dan OK. Dengan menonton dokumentari yang berkenaan fauna, seseorang dapat mendalami ilmunya berkenaan haiwan tertentu. Tahap penguasaan bahasa tertentu seseorang dapat dipertingkatkan dengan menonton drama, kerana ini juga salah satu cara untuk seseorang terdedah kepada bahasa berkenaan. TV juga bertanggungjawab menerbitkan rancangan berunsur agama dan pendidikan. Sebagai contoh, Astro memberitahukan saluran Astro Tutor TV bagi pelajar UPSA, PD3 dan SPN untuk membuat persediaan menghadapi peperiksaan awam. Terima kasih kepada saudari Angeline Hui. Media massa seperti internet dan televisyen memanglah merupakan suatu ejen membahagi insan-insan zaman sekarang ini untuk mendapat pelbagai ilmu dan maklumat yang betul dan tepat. Walaupun televisyen telah kurang digunakan oleh kita sebab kita menggunakan telefon bimbit ataupun komputer riba, tetapi kita tidak dapat menafikan televisyen juga membawa manfaat kepada kita dan dia merupakan suatu alat elektronik bagi kita mendapat ilmu. Sebagai contoh, terdapat banyak rancangan dijalankan di saluran Astro yang telah dikatakan oleh saudari Angel. Selepas mendengar peranan internet dan televisyen dalam bidang media massa sebagai ejen sosialisasi, marilah kita mempersilakan ahli panel kedua saya iaitu saudari Angeline Hui untuk menerangkan peranan radio dan media cetak dalam bidang yang sama ini. Terima kasih saudari Erli Chuang. Pada pendapat saya, radio merupakan salah satu media untuk menyebarkan berita. Kita selalu menggunakan radio terutamanya semasa dalam kereta. Melalui radio, seseorang dapat mengetahui apa yang telah berlaku di sekelilingnya atau di dunia, supaya tidak akan menjadi gadak di bawah tempurung. Radio juga selalu mempunyai temubual dengan pakar dalam bidang tertentu. Mereka akan berkongsi pengalaman mereka dan informasi tentang kepakaran mereka. Sebagai tangsiunnya,
Seorang kaunselor pernah dijemput untuk berkongsi maklumat tentang pendidikan tinggi dan memberi beberapa cara mudah untuk seseorang remaja menentukan apa yang berminat dan mahu menjadikan minat itu sebagai pekerjaan pada masa depan. Selain media elektronik, media massa juga melibatkan media cetak, yaitu surat khabar, majalah dan lain-lain. Dalam hal ini, surat khabar bukan sahaja memaparkan berita-berita yang berlaku di dalam negara dan di luar negara, tetapi juga ada artikel-artikel yang ditulis oleh pakar dalam bidang tertentu. Artikel tersebut selalu berkaitan dengan pendapat seorang pakar terhadap isu semasa. Hal ini meluaskan perspektif orang ramai tentang isu berkenaan dan mendorong orang ramai berfikir. Masyarakat yang selalu berfikir merupakan satu ciri masyarakat yang berilmu. Seseorang dapat menjadi berilmu kerana dapat mengetahui apa yang telah berlaku di dunia dan dilengkapi dengan informasi berkenaan bidang tertentu. Majalah seperti Dewan Bahasa, majalah pendidik dan majalah Air Sehat pula menerbitkan gaya-gaya bermaklumat supaya orang ramai terdedah kepada maklumat berkenaan budaya, bahasa, teknologi, kesihatan dan kecantikan. Majalah juga haruslah menyelipkan pengajaran atau teladan dalam artikel. Dengan ini, orang ramai boleh belajar cara mencapai kejayaan seseorang pemimpin atau cendekiawan menerusi penceritaan pengalaman mereka dalam sesuatu artikel. Ringkasnya, peranan media massa dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu memang tidak dapat dinafikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada saudari Angel Ling Hui Zi tentang penerangan yang jelas berkaitan dengan peranan ejen sosialisasi media massa dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu. Media massa seperti radio memang mendatangkan banyak manfaat kepada kehidupan kita jika kita menggunakan dengan betul. Radio dan media cetak juga amatlah diperlukan oleh insan-insan zaman ini untuk digunakan dalam berbagai fungsinya. Contohnya, mendapat maklumat terkini tentang isu-isu semasa seperti COVID-19, mencetak nota pensyarah dan sebagainya. Sekarang, saudara Lim Ai Chi akan memperkongsikan peranan agama sebagai ejen sosialisasi. Terima kasih moderator. Agama sebagai ejen sosialisasi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ajaran agama bolehlah disampaikan dalam bentuk khutbah, ceramah atau penyampaian melalui pendeta. Bukan itu sahaja, ajaran agama juga boleh disampaikan melalui pembacaan kitab-kitab mengikuti agama yang dianuti, lagu-lagu rohani, aktiviti kerohanian ataupun perayaan sesuatu agama. Persoalannya, apakah peranan agama sebagai ejen sosialisasi dalam membina masyarakat Malaysia yang berpegang teguh kepada ajaran agama? Pada pendapat saya, agama dapat memberi ketenangan kepada penganutnya. Dalam agama, penganut dikehendaki untuk berdoa dan bersembahyang untuk mendapatkan keberkatan daripada Tuhan. Sebagai contoh, solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu. Dengan berdoa dan bersembahyang, penganut sememangnya dapat mencari ketenangan dan membentuk kemantapan rohani dalam diri. Kepercayaan terhadap agama dan Tuhan membolehkan penganut menghasilkan kegembiraan dan kepuasan melalui ibadah solat dan sembahyang. Ia juga dapat mengawal perasaan marah dan membentuk kasih sayang dalam diri penganut. Agama juga dapat memberi ketabahan kepada penganut secara tidak langsungnya melalui keyakinan terhadap diri sendiri dan agama. Dengan ini, penganut dapat mengharungi segala halangan yang dihadapinya dalam kehidupan dengan hati yang tabah dan tidak akan mudah berputus asa. Mereka juga akan menghadapi segala kesusahan dengan hati yang terbuka dan dapat mengawal emosi mereka dengan adanya agama di samping mereka. Tanpa kita sedari, akan wujudlah masyarakat yang percaya dan berpegang kepada agama. Terima kasih kepada saudara Lim Ai Chi dengan memberi penerangan yang jelas. Melalui penerangan tadi, kita mengetahui kepentingan agama sebagai ejen sosialisasi dalam zaman sekarang. Jadi,
Kita mestilah mempunyai kepercayaan yang utuh tentang agama masing-masing supaya kita dapat menjadi orang yang baik sepanjang hidup ini. Seterusnya, Saudara Lim Ai Chi akan terus menerangkan kepentingan lain agama sebagai ejen sosialisasi. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Lee Eng Li Chuan. Bukan itu sahaja, agama juga dapat membentuk akhlak dan budi pekerti yang mulia dalam diri penganut. Ilmu agama merupakan teras utama dalam kehidupan penganut. Hal ini kerana agama mengajar penganut untuk sentiasa berbuat baik dalam hidup dan mengawal diri daripada melakukan perkara yang memudaratkan diri mereka. Sebagai contoh, remaja yang mendalami agama akan faham tentang keburukan gejala-gejala sosial yang negatif seperti merokok, merempit, menghisap dadah akan memudaratkan dirinya sendiri. Oleh itu, remaja tersebut akan bertindak menolak segala ajakan akan sebaya negatifnya atas pegangannya yang teguh kepada ajaran agama. Pada masa yang sama, akan terbentuklah akhlak dan budi pekerti yang mulia dalam diri remaja tersebut. Dengan kata lain, agama dapat membina masyarakat Malaysia yang berpegang teguh kepada ajaran agama dengan mewujudkan masyarakat yang mampu membezakan baik dan buruk dalam kehidupan mereka. Di samping itu, agama juga memainkan peranannya dalam membina masyarakat Malaysia yang berpegang kepada ajaran agama dengan membentuk sasiah yang cemerlang. Penghayatan kepada kandungan kitab akan memberi inspirasi kepada penganut untuk lebih berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan memberi galakan kepada penganut untuk berusaha mencapai kejayaan dalam kehidupan dengan cara yang betul. Agama juga menyeru penganutnya memberi layanan yang baik dan adil kepada semua orang kerana membantu orang juga merupakan satu cara untuk membantu diri kita sendiri. Dengan mendalami agama, penganut sememangnya dapat menjadi seseorang yang mempunyai sasiah diri yang cemerlang dan mencapai matlamat dalam kehidupannya. Oleh itu, penganut semestinya akan lebih percaya terhadap agama dan justeru berpegang teguh kepada ajaran agama kerana agama telah banyak membantunya dan memberi galakan yang besar kepadanya. Dengan ini, akan wujudlah masyarakat Malaysia yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Lim Ai Chi tentang penerangan peranan ejen sosialisasi iaitu agama dalam membina masyarakat Malaysia. Agama memanglah mendatangkan banyak kepentingan kepada manusia. Agama membolehkan kita menjauhi dengan segala perkara yang negatif dan buruk. Tuhan membimbing kita dalam arah yang betul sepanjang kehidupan kita. Jadi, kita hendaklah bersyukur terhadap agama kita masing-masing. Dalam konklusinya, Malaysia merupakan negara yang aman, indah dan mempunyai masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum. Bak kata berpatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, peranan semua ejen adalah penting dan harus dimainkan dengan baik dan bertanggungjawab, terutamanya peranan ibu bapa dan ahli keluarga. Kerana mereka lah yang mencorak kepribadian golongan muda kontemporari ini, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Anak-anak juga perlu diajar dengan baik supaya kelihatan cantik dan elok dan dipandang mata. Maka, bersama-samalah kita berganding bahu menyahut cabaran dengan mengembleng tenaga untuk membentuk sasiah anak-anak muda agar mereka membawa kegemilangan negara di mata dunia satu hari nanti. Sekian, terima kasih. Sekarang, kita ingin menjalankan sesi soal jawab kita. Soalan pertama ialah, selain ejen-ejen sosialisasi yang dibincangkan tadi, apakah ejen sosialisasi yang lain di Malaysia? Saya ingin menjemput ahli panel kedua saya, iaitu Saudari Angel Ling Hui Zi, untuk menjawabkan soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Ejen sosialisasi yang belum dibincangkan lagi ialah masyarakat. Masyarakat memainkan peranan yang agak penting dalam membentuk nilai-nilai yang diterima pakai dalam kumpulan masyarakat. Ahli masyarakat juga menunjukkan perlakuan yang boleh atau tidak dapat diterima oleh kumpulan dan menjadi penunjuk tingkah laku untuk orang ramai. Sesebuah masyarakat juga mempamerkan cara-cara hidup yang sesuai dan perlu diikuti oleh golongan muda. Masyarakat bertanggungjawab mengubah tingkah laku individu yang tidak sesuai melalui teguran dan penjelasan. Bukan itu sahaja.
Nilai masyarakat semua dapat mempamerkan kekurangan diri kita. Di samping itu, ada rasa dalam kalangan masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan peribadi yang lemah lembut dan berhemat tinggi. Masyarakat perlulah memberi hukuman yang tegas kepada individu yang mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat melalui sindiran, pandangan atau kata nasihat. Terima kasih. Terima kasih ahli panel kedua saya iaitu Saudari Angel Ling Hui Zi. Soalan kedua ialah, selepas membincangkan ejen-ejen sosialisasi di Malaysia, apakah fungsi sosialisasi? Saya ingin menjemput ahli panel pertama saya iaitu Saudari Lim Ai Chi untuk menjawabkan soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, sosialisasi merupakan sudut pandangan individu. Sosialisasi berfungsi sebagai segala pengenalan, pengakuan dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seseorang individu boleh menjadi ahli masyarakat yang baik. Di manalah ahli masyarakat yang baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai segala pelestarian, penyebaran dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma perlu terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Saudari Lim Ai Chi. Sesi soal jawab kita berakhir di sini. Terima kasih.